Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya nak mengulas berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh MKT UMNO, iaitu Datuk Dr. Muhammad Puat Zulkassi dalam dia membidas kenyataan yang dikeluarkan oleh Rafizi Ramli selaku Menteri Ekonomi serta Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat. Saya lihat apabila Rafizi bersuara saja tentang isu 1MDB, bersuara saja tentang isu Najib, maka Puat selalu saja akan berada di depan, terbakar dan sentiasa menjawab seolah-olah perkara ini tidak berlaku dan perkara ini tidak bersalah, dan seolah-olah 1MDB ini tidak memberi satu kerugian besar kepada negara. Kita kena tahu Puat sekarang ni sebagai Speaker Dewan Undangan Negeri. Dia kalau bercakap seolah-olah tidak adil, bagaimana dia nak memberi keadilan sebagai seorang speaker? Saya takut dia menjadi speaker di Dewan Undangan Negeri Johor tu, dia tidak memberi keadilan kepada pihak pembangkang yang ada di sana. Walaupun kita dalam kerajaan, tetapi kalau kita tidak memberi keadilan, check and balance kepada hujah-hujah yang diberikan oleh pembangkang, maka saya risau kalau dengan begininya sikap Puat ini. Jadi sekarang ini 1MDB ni satu dunia dah tahu memang satu penyelewengan, satu rasuah yang terbesar di dalam Asia ni. Dia melibatkan Datuk Seri Najib itu. Dan betul lah kata Rafizi Ramli bahawa ada sebahagiannya kejatuhan nilai ringgit, sebahagiannya ekonomi negara ini membabitkan isu ini. Jadi Puat sekarang ni duk terbakar dengan Rafizi Ramli ni. Kenapa? Saya heran MKT UMNO yang seperti Puat ini. Puat kena ingat, Rafizi Ramli itu Menteri Ekonomi. Rafizi itu juga Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat. Puat ni hanya MKT UMNO aja. Dan dia menang adun. Dia bukan menteri. Puat bukan Menteri Ekonomi. Inilah sikap mentaliti yang ada dalam kepimpinan UMNO, yang angkuh, yang sombong, yang perlu dibuang. Ini bukan perkara yang Rafizi buat andaian dan buat bodoh nak cakap. Yang dia nak kata Rafizi Ramli mengemukakan formula songsang, nak mengemukakan itu ini. Puat sendiri pernah menjadi Menteri Ekonomi. Apa yang Puat buat untuk negara ni? Kalau Rafizi Ramli tak bongkar isu 1MDB ni dengan geng-geng dia, kita tak tahu penyelewengan ni. Rafizi Ramli hampir nak masuk penjara disebabkan membongkar isu-isu ni semua. Jangan Puat kata Rafizi Ramli temberang. Kalau Rafizi Ramli temberang, dia tak boleh jadi ahli parlimen. Hari ini kita tengok perkara-perkara yang cuba dia nak berlakukan adalah untuk kebaikan negara. Bukan Rafizi Ramli mencuri duit rakyat. Bukan Rafizi Ramli mencuri harta negara. Ini masalah dalam kepimpinan UMNO yang ada hari ini, yang masih lagi bermimpi bahawa mereka mempunyai kuasa. Jangan mereka fikir bahawa 30 ahli parlimen Barisan Nasional yang ada dalam kerajaan hari ini kalau menarik sokongan, dan sebelum ini kalau tidak bersama, kerajaan ini akan tumbang. Lupakan perkara itu. Maju ke depan. Puat kena sedar bahawa salah satunya antaranya kenapa Rafizi sentuh isu berkenaan dengan isu 1MDB ini, dia melibatkan kepercayaan pelabur. Pelabur akan melihat bahawa sebelum-sebelum ini track record yang ada dalam negara ini bagaimana, pentadbiran kita sebelum-sebelum ini bagaimana. Hari ini pelabur nak datang ke negara ini, mereka akan melihat kepada faktor-faktor yang terdahulu. Apa yang menyebabkan pelabur hari ini merasakan bahawa mereka ada keyakinan dalam mereka nak melabur dalam negara ini? Yang pertama, mereka lihat bahawa ketokohan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu. Mereka lihat siapa ada pemimpin utama negara kita ini. Ini faktor utamanya. Dan mereka tengok barisan-barisan menterinya yang mempunyai integriti yang baik. Dan mereka lihat bahawa kekukuhan politik ini bagus atau tidak. Tapi kalau Puat menyerang kerajaan perpaduan yang ada hari ini kerana nak mempertahankan DUN dia, nak mempertahankan jawatan speaker dia, saya rasa tidak adil. Itu saya cakap, kalau di PRU ke-16 nanti, rakyat harus sedar bahawa kita tidak mampu nak mereformkan keseluruhan apa yang telah kita lihat ini.
isu yang kawan-kawan semua rakyat di luar sana tidak puas berkenaan dengan isu pengampunan Najib, berkenaan dengan isu yang kita lihat belum selesai direformkan, banyak perkara terpaksa Datuk Seri Ibrahim seolah-olah tarik tali dalam tepung. Penyokong-penyokong rakyat-rakyat luar sana perlu memberi mandat sekurang-kurangnya 112 kursi parlimen itu harus dimenangi oleh Pakatan Harapan agar kita boleh membentuk dan melakukan reform yang terbaik untuk rakyat. Ketirisan yang berlaku dalam negara ini, kalau Puat nak cerita, betul zaman Najib tidak berlakunya kejatuhan nilai ringgit ini begitu mendadak seperti mana hari ini. Tetapi nilai ringgit ini jatuh juga bukan disebabkan oleh Anwar Ibrahim. Nilai ringgit ini jatuh setelah Tan Sri Medi Yassin menjadi Perdana Menteri. Dan sampailah Ismail Sabri. Dolar ini meningkat sehingga 4.5 daripada 3.8. Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini yang dikatakan seolah peningkatan dolar dan sebagainya ini hanya meningkat dalam lingkungan 20 sen dan 25 sen. Anwar Ibrahim dipersalahkan. Dan saya nak tanya Puat ni juga, yang sebagai speaker Dewan Rakyat di negeri Johor ni, apakah dia fikir bahawa Pakatan Harapan yang ada hari ini, yang Puat rasa benci dengan Pakatan Harapan sangat ni, dengan benci sangat dengan Rafizi Lamli ni, apakah hutang negara 1.5 trilion ni Pakatan Harapan yang buat? Daripada awal negara ini ditakbir, ada UMNO di dalamnya. Saya nak beritahu, saya bukan nak menyerang parti UMNO, tapi hakikatnya ada UMNO di dalam kerajaan dan pemimpin UMNO yang bertanggungjawab semua sekali juga. Yang mana yang dah pun berlalu, yang mana yang masih ada hari ini. Mereka-mereka ini bertanggungjawab dalam hutang negara yang ada dalam 1.5 trilion ni. Ini parti keramat nih yang ada dalam kerajaan yang bernama parti UMNO nih. Jangan kita nak menyalahkan orang yang baru membuat kerja 1 tahun, orang yang cuba membaik pulihkan ekonomi. Saya nak tanya Puat, Puat sendiri dah berapa banyak ada duit rakyat ni Puat mentah ke darah. Dan Rafizi Lamli tu berapa banyak duit rakyat dia mentah ke darah. Itu satu soalan yang perlu Puat jawab. Hutang negara ini rata-ratanya 1.5 trilion ni, UMNO Barisan Nasional ada tanggungjawab dia dalam ni. Jangan bulat-bulat nak salahkan Muhyiddin. Jangan bulat-bulat nak salahkan orang lain. Ini adalah kesalahan yang dibuat oleh pimpinan-pimpinan UMNO Barisan Nasional dahulu. Bila kita cakap macam ni, siapa yang terbakar? Orang-orang UMNO, penyokong-penyokong Najib. Tapi hakikatnya itu terjadi. Sekarang ni kita tengok berapa bilion duit 1MDB dikembalikan, aset-aset 1MDB. Apa Puat buta dengan isu ini? Kerja dia nak membalun Rafizi Lamli, kerja dia nak menyalahkan orang, tak nak dengar pandangan orang, angkuh, sombong, hipokrit. Speaker Dewan Rakyat, patutnya dia bertindak adil, patutnya dia tengok isu. Dia nak sibuk dengan isu macam ni. Puat jagalah negeri Johor tu, bertindaklah adil sebagai speaker. Kalau Puat bercakap macam ni, dia dah tak adil. Saya tak nampak speaker speaker Dewan di mana-mana negeri yang akan bercakap macam Puat ni. Hanya Puat seorang aja. Kalau Puat dah nak mengkritik macam ni, lebih baik Puat jangan jadi speaker Dewan Undangan Negeri. Puat kena letak jawatan speaker Dewan Undangan Negeri, kau kutuklah dekat luar. Ini speaker yang dah tidak adil namanya. Bagaimana dia nak menjadi speaker dekat negeri Johor? Dan akhirnya dia tengok semua yang hujah pembangkang ni semua salah. Saya risau benda ni. Jadi saya tak nak ulas panjang-panjang. Itulah kenyataan saya dengan Puat ni yang tak habis-habis nak menyerang Rafizi Lamli disebabkan isu 1MDB. Ataupun Puat pun terlibat dengan makan duit 1MDB ni. Dah masuk dalam perut Puat dah duit. Duit 1MDB ni banyak ni yang telah dijarah oleh UMNO. Tak payah nak menipu, benda ni hakikat. Cuma kita tak ada black and white ceritanya. Sudahlah, itulah ulasan saya berkenaan dengan isu ini. Sekian, terima kasih. Thank you.